Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyambung tentang bab 10, pengangkutan dalam manusia dan haiwan, iaitu 10.4, mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, keperluan mekanisme pembekuan darah. Darah akan mengalir dari bahagian yang tercedera sehingga memberi tekanan secara langsung pada bahagian yang terluka. Tekanan yang diberikan kelihatan seolah-olah menghadkan pendarahan untuk seketika, namun sebenarnya pengaliran darah dihentikan oleh proses pembekuan darah. Pembekuan darah menghentikan atau meminimumkan kehilangan darah pada bahagian salur darah yang terluka. Pembekuan darah juga mencegah kemasukan mikroorganisma seperti bakteria ke dalam darah melalui salur darah yang rosak. Tekanan darah juga dapat dikekalkan kerana kehilangan darah yang terlalu banyak boleh menurunkan tekanan darah ke paras yang berbahaya. Yang kedua, mekanisme pembekuan darah. Pembekuan darah melibatkan satu siri tindak balas yang berlaku dalam darah apabila seseorang terluka bagi menghalang pendarahan berlebihan. Apabila luka atau salur darah kecil pecah, otot licin pada salur darah itu akan menghentikan serta-merta untuk mengurangkan kehilangan darah. Gentian kolagen pada dinding salur darah terdedah menyebabkan platelet berkumpul dan membentuk plak yang menutup luka sementara. Platelet yang tergumpal, sel yang rosak dan faktor pembeku dalam plasma darah membentuk bahan pengaktif, iaitu thrombokinase. Thrombokinase merangsang protrombin bertukar menjadi trombin dengan kehadiran ion kalsium dan vitamin K. Protrombin ialah protein plasma tak aktif yang disintesiskan oleh hati. Trombin iaitu protein plasma aktif yang bertindak sebagai enzim memungkinkan penukaran fibrinogen iaitu protein plasma larut kepada fibrin iaitu protein plasma tak larut yang membentuk jaringan pada permukaan luka. Jaringan ini memerangkap sel darah merah dan platelet bagi menghalang kehilangan darah lalu membentuk darah beku. Ia mengering untuk membentuk keruping. Apabila luka sembuh, kulit baharu akan terbentuk dan keruping akan tertanggal. Dan yang ketiga, isu kesihatan yang berkaitan pembekuan darah. Dalam keadaan normal, darah tidak membeku dalam salur darah yang tidak rosak kerana tindakan beberapa bahan anti-gumpal seperti heparin. Antara isu kesihatan yang berkaitan pembekuan darah adalah yang pertama, hemolimfa. Penyakit hemolimfa ini adalah penyakit keturunan yang menghalang darah membeku disebabkan oleh kekurangan faktor pembeku tertentu dalam darah. Penyakit hemolimfa juga boleh menyebabkan kematian yang mengakibatkan pendarahan secara berlebihan melalui luka kecil. Yang kedua, penyakit trombosis. Penyakit trombosis membentuk darah beku trombus di dalam salur darah yang tidak pecah. Trombus terdiri daripada platelet dan fibrin yang tergumpal dalam salur darah. Trombosis terbentuk akibat kerosakan dalam salur darah atau pengaliran darah terlalu perlahan. Dan yang terakhir, embolisme. Apabila trombus tersekat dari salur darah, ia diangkut oleh darah, maka ia dikenali sebagai embolus. Embolus akan terperangkap di dalam salur darah yang kecil dan menyekat pengaliran darah. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.